أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا وشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lizawil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin hatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulla 'asir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Bukit Pasir, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa' syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang nisfu Ramadan ini kita masih lagi sanggup untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu kita berpuasa dengan penuh keimanan. Kerananya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, man qama ramadana imana wa ihtisaba ghafar lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan sesungguhnya, dengan keimanan, dengan penuh tawadu. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga ataupun kata-kata, tetapi seluruh tubuh kita ini berpuasa kerana Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kerananya saking sayangnya Allah dengan kita selaku umat Muhammad, jadi Allah anugerahkan kepada kita ini hamba yang Allah tak pernah iktiraf kita ini sebagai hamba. Kita sahaja yang mengaku-ngaku diri kita ini hamba, padahal kita ni hamba mancing. Iya, orang yang mancing itu berdosa besar. Kenapa? Keseronokan di atas kesengsaraan makhluk. Kalau ikan tu tak makan dimarah, umpan dia. Kalau dah dimakan ditarik, ikan tu pun adu dia tu. Maka dia pun menyumpah akan manusia ini. Manusia itu apabila umpannya dimakan dan ditarik oleh ikan, dia gembira, dia seronok. Itu sebab orang dulu kala mancing ni tak dibenarkan. Yang dibenarkan newu. Tahu newu Pak? Newu apa? Tak tahu. Kampung ke apa Bandung? Newu tu kalau parit panjang, dia empang sini, ditimba air dia. Timbul sampai kering, keluar semua ikan-ikan dia.
Pengalaman dulu kecil saya gitu loh. Ayo kita newu iki dino. Ayo dapat ikan satu baldi. Ikannya macam-macam ikan. Ikan belaga, ikan lele, ikan melut, ikan macam-macam. Ikan limbat pun ada. Tahu ikan limbat? Tahu Ikan limbat dengan ikan lele berbeza. Dengan ikan keli pun lain. Ikan keli boleh jadi Afrika. Ikan lele tak pernah jadi Afrika. Ikan keli, besar sepehe. Tak ada dalam kamus kita ikan keli itu. Jadi rupanya ikan juga berbeza. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, Allah turunkan kepada kita ini Ramadan Al-Mubarak. Dah dibincangkan. Para ustaz yang hadir pun cerita pasal Ramadan. Hebatnya Ramadan sehingga dianugerahkan umat Muhammad yang kerdil ini melakukan ibadah sedikit, tetapi umpamanya melakukan 1000 bulan, melakukan dia 1000 hari, melakukan dia 1000 tahun, semuanya main 1000. Kalaulah kita dapat bantuan duit 1000 ringgit, diusulkan atau diambil di BSN contohnya, atau di bank rakyat, semuanya dapatkan suruh ambil dari pagi sampai petang, BSN ini macam penuh dengan orang nak ambil duit 1000. Tapi Allah janjikan lebih baik 1000 bulan juga. Tetapi tak seperti mana jamnya BSN ataupun bank rakyat. Contoh, lebih jamnya di mana adanya expo atau bazirnya Ramadan. Penuh situ. Karenanya kita belum memahami lagi apakah sebenarnya yang Allah beri kepada kita Ramadan Al-Mubarak. Sehingga disebut Ramadan adalah bulan keampunan. Sepanjang tahun kita buat dosa, buat onar, membuat apa yang ditegah oleh Allah. Saking sayangnya Allah, nah ini 1 bulan, kau sucikanlah dirimu setelah dosamu bergelombang dengan dosa sepanjang tahun. Dikhususkan kerananya perjanjian ataupun permohonan baginda Rasulullah, supayanya umatku ini, ya Allah, kala ummatin dakhalal jannah, seluruh umatku masuk surga. Seluruh umat aku, kata baginda Rasulullah. Jadi tidak terkecuali semua umat Rasulullah yang bertauhid kepada Allah, walaupun sebesar zarrah, masuk surga. Itu yang Allah sediakan umat Muhammad. Umat lain tak ada. Umat sebelumnya Rasulullah buat dosa belasah, buat dosa terbalikkan buminya, buat dosa tenggelamkan dia, buat dosa kemaraukan dia. Tapi umat Muhammad ini tidak. Buat dosa nanti dulu. Kerananya umurnya terlalu pendek. Itu sebab Allah kurniakan kepada umat Muhammad ada 1 bulan ini penyuci dosa. Tapi berapa ramai menyuci dengan betul? Contoh, kalaulah kuali itu dah ireng gelendeng. Tahu ireng gelendeng? Kuali itu bontot kuali dah ireng gelendeng dah. Macam mana nak jadi putih? Sekarang dah baru start spray je, pup kilat balik. Macam gitulah sebenarnya doa yang kita selalu baca. Ireng gelendeng hitam legamnya bontot kuali. Sekarang modern, beli spray cesos lah kilat balik. Macam gitulah doa yang diajarkan pada kita dari baginda Rasulullah, supayanya dosa kita ni yang nempel amblek-amblekan ini akan terhapus terus kilat diri kita. Karenanya Ramadan itu penyuci dosanya.
Maka dia ajar pada kita satu doa yang sangat-sangat mustajabah. Yang kita pun baca doanya tadi. Bermaksud dia akan buang dosa itu sehingga tidak nampak dosanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi malangnya kita dengar doa ini cuma Ramadan tak. Bulan lain wis ora krungu, tak dengar. Sepatutnya setiap kali solat, acap kali selesai solat, kerana afdalu da'a alas salat. Selepasnya solat tu wajar berdoa berzikir. Fa idza qudiyatis salah fazkurullaha katsira. Selesai solat zikirlah banyak-banyak. Sewajarnya kita bacanya setiap kali solat, kita minta dosa dicuci. Dan istimewanya adalah malam Lailatul Qadar. Bilakah malam Lailatul Qadar? Ini menjadi persoalan sebab Allah tak pernah sebut pun di dalam surah Al-Qadar itu malam Lailatul Qadar berlaku dalam bulan Ramadan. Tak ada. Tak ada pun Allah sebut Lailatul Qadar berlaku dalam bulan Ramadan. Tak ada satu ayat pun. Cuma Allah sebut Lailatul Qadr. Ta marbutah berbaris bawah. Yang memberi signal pada kita bahawa menunjukkan malam barakah, malam istimewa itu adalah sepanjang malam. Bila sepanjang malam? Tiap-tiap malam. Malam bila? Tiap-tiap malam. Malam bila? Tiap-tiap malam. Tanya lagi, malam bila? Tiap-tiap malam. Nak jawab apa lagi? Adakah tiap-tiap malam di dalam bulan Ramadan? Allah tak cakap. Rupanya malam Lailatul Qadar itu tiap-tiap malam sepanjang tahun. Apabila masuk Ramadan saja kita rasa wah ini malam Lailatul Qadar nanti 17, 21. Ya, memang nas itu menurut hadis itu menerangkan malam Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir dan akan berlaku malam-malam ganjil. Itu adalah malam Lailatul Qadar sebenar. Sebenar bagaimana? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan para roh turun ke muka bumi ini mencari umat Muhammad yang berdoa, doanya dikabulkan. Ada yang mohon keampunan, keampunannya diterima. Segala-galanya Allah perkenan dalam malam itu. Jadi bila dia berlaku, rahsia Allah. Tapi pasti berlaku di dalam bulan Ramadan itu. Bagaimana kita nak membawa malam Lailatul Qadar itu di setiap malam? Ini yang menjadi punca masalah kita tidak memahami yang Allah sebut Lailatul Qadar. Allah pun tanya kita, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Allah tak sebut lagi Lailatul Qadar. Ayat mula saja dia kata Lailatul Qadr. Diberikan kepada umat Muhammad itu satu malam, diberikan umat Muhammad itu malam yang sungguh berkat, malam sungguh istimewa. Tak disebut satu malam, tak disebut malam sahaja. Lailatul. Bermaksud kita kena cari, kita kena hayati, kita kena tempuhi, kita kena fahami akan malam istimewa itu. Lepas itu Allah tanya kita, tahukah kamu malam istimewa itu hak aku? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kerana Lailatul itu hak Allah nak berikan pada kita. Maka Allah pun beritahu pada kita, tahu tak malam itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Aku nak beri kepada kamu malam istimewa ini lebih baik 1000 bulan. Jadi bila malamnya tak tahu. Tapi kata Allah setiap malam. Setiap malam bila? Setiap malam. Malam bila? Ya setiap malam sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Malam Lailatul Qadar wujud. Tapi berapa ramai orang yang tak nak memahami malam Lailatul Qadar itu. Sebenarnya apabila kita berdoa pada malam itu, Allah ampuni dosa kita. Dibukakan pintu rahmat, sedangkan pintu rahmat itu sudah terbuka luas di hari atau di dalam bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan saja Allah dah buka pintu syurga seluas-luasnya. Tetapi malangnya kita, pintu syurga sudah terbuka luas, dah dibuka, tetapi kita tak membawa tiket nak memasuk syurga. Kerananya nak masuk syurga, pastikan semua umat Muhammad memegang kunci dia. Tapi malang sungguh kita, dah dibuka luas, dah nak masuk syurga, kunci tak ada. Ini yang jadi malangnya kita, kerana tidak memahami apakah kunci syurga itu. Para syair, orang-orang yang mereka cipta akan syair-syair. Ada satu syair dikarang oleh Syekh Ja'far Siddiq, masyhurnya dipanggil Zafar Al-Barzanji. Diungkapkan syair situ, Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah, lam yalid subhanallah wa lam yulad wahidullah, Allah wa lam yalid subhanallah wa lam yulad wahidullah. Diungkap-ungkap panjang syair ini. Kuncinya syurga itu adalah la ilaha illallah. Tapi berapa ramai orang yang dah pegang la ilaha illallah dah, tapi dibiarkan di tanah geletak begitu saja, maka berkaratlah ia. Sewajarnya kalimah la ilaha illallah hari-hari diasah, hari-hari digosok, supayanya ia kilat milat. Apabila sampai ke mangga surga itu tak dimasuk, kerananya terlalu kilat, terlalu kilat, memancar dia. Kalau tak digarap, tak diasah, maka karatlah ia, nak buka kunci pun susah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, apakah perlambangan ini? Moga-moga semuanya mendapat manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, barang siapa yang berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal dengan penuh keimanan, umpama ia berpuasa sepanjang tahun. Berpuasa sepanjang tahun, maka untung orang yang berpuasa. Kerananya orang yang berpuasa ini hanya Allah yang mengira akan ibadah itu. Jadi kalaulah Allah yang kira ibadah itu, apakah yang paling hampir dengan Allah? Maka Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru. Siapa yang mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia diampuni segala dosanya.
Tapi bagaimana caranya? Kerananya nak mengungkap ini bukan ungkap di mulut, kerana ia mempunyai dasar yang ada di dalam latifah qalbi kita, dalam latifah sir kita. Bagaimana dia terangkat dan diangkat dan diletakkan batu asas illallah itu hanya pada diri kita. Kerana wajarnya kewajiban kita untuk mengungkap kalimah itu, kita berbai'ah atau bersanad dengan guru. Kerananya guru adalah wasilah kita untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ungkap begitu saja, belum ada wasilah, maka dia berada di mulut dan di bibir kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sepanjang bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Percayalah. Jadi tiap-tiap malam kita lakukan itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana nak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah bagi satu cara yang sangat simple. Tapi kita tak nak melakukannya. Ada mungkin orang yang solat tarawih itu mendapat laknat daripada Aisyah kerana tidak memahami apakah yang dinamakan rawatib. Rawatib yang muakkad menghampiri wajib. Tidak tertunainya rawatib Aisyah, maka tercelalah kita sekiranya melakukan solat tarawih. Kerananya taraf solat tarawih itu terlalu bawah kalau dibandingkan dengan ba'diyah Aisyah. Kita selepas Isya terus duduk. Pak imamnya apabila solat ba'diyah kita relax. Solat tarawih, as-salatu min qiyami syahri ramadana asabakumullah. Bilal, dia pun solat tarawih. Ketika mana dia solat tarawih, maka dia dilaknat oleh Aisyah tanpa dia mendirikan solat ba'diyah Aisyah. Kena jaga yang ini. Walaupun benda sunat, tapi solat tarawihnya tidak guna sesin pun. Kerananya solat tarawih itu sunat, dan solat ba'diyah Isya itu sunat muakkad. Kita tinggalkan, maka Isya pun kata, engkau sanggup lakukan tarawih yang banyak rakaatnya, 2 rakaat untuk diriku kamu tak tunaikan. Mana perjanjianmu dengan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kamu mukir janji. Yang ini berbahaya sahabat. Kalau kita solat tarawih dari hukum syarak, tak ada apa benda pun, benda sunat. Tapi dalam ilmu tasawuf tidak. Kerana dia menekankan akan disiplin, menekankan akan kehebatan solat rawatib itu sendiri. Solat rawatib tidak boleh diselangi apa-apa solat pun. Dah nama rawatib bermaksud kembarnya. Rawatib disebut ba'diyah Aisyah, tak disebut pun ba'diyah tarawih, tak. Oh, nanti lepas solat tarawih baru ba'diyah. Tak boleh dilakukan begitu. Jadi orang yang solat tarawih tanpa ada ba'diyah Aisyah, ini jagalah. Kalau nak tahu bagaimana Isya melaknat, mati sekarang. Kalau dah mati baru tahu. Bagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam As-Salah, Imam As-Suyuti kata sebut macam mana? Maka akan menuntut belalah Isya itu sekiranya tidak ditunaikan rawatibnya, dan kita menunaikan solat tarawih yang banyak rakaat. Solat tarawih berapa rakaat sahabat? Sini buat berapa? 20. Solat tarawih sebenarnya adalah 2 rakaat 1 salam. Sok lah dia. 20 rakaat belum pernah dengar. Diulang-ulang banyak kali. Berapa rakaatnya? Rasulullah tiada sabdanya. Tak pernah menetapkan berapa rakaat. Cuma Rasulullah sebut 2 rakaat 1 salam. Oleh kerananya baginda Rasulullah buat, dan selepas itu sahabat ikut ke belakang. Rasulullah tak gemar
3 hari je solat tarawih di masjid. Lepas itu Rasulullah ke rumah saja. Khawatir, kata baginda Rasulullah, aku khawatir menjadi kewajiban umatku, tapi wajib bagi diriku. Berapa rakaat? Apabila Isya Rasulullah balik, Sayyidina Umar mengintai Rasulullah solat. Intai lagi nak subuh, solat lagi, sehingga Rasulullah solat bengkak kaki. Sayyidina Umar tak tanya berapa rakaat, tak tanya. Oleh kerana Sayyidina Umar melihat apabila rakaat yang ke-8 selesai, tengok sahabat ramai, Rasulullah balik. Jadi 8 rakaat sebagian ulama mentafsirkan. Tetapi Umar Al-Khattab meletakkan 20 rakaat, oleh kerananya kita bukan saingan baginda Rasulullah. Solatnya pun belum tahu. Berapa rakaat sebenarnya solat tarawih? 2 rakaat 1 salam selesai. Nak berapa rakaat? 10, 20, 30, 40, terpulang pada kamu. Tapi apa yang dibawa oleh para sahabat 20, ikutlah 20. Kurang dari itu boleh tak? Janji 2 rakaat 1 salam, sah lah dia. Kalau 1 rakaat lepas tu salam, niatnya solat tarawih tak boleh, berlaku. Di kawasan kita ni berlaku. Tanya saya, Ustaz, dia solatnya 1 rakaat, lepas tu dibagi salam. Subhanallah, tak lah, ikut blok juga ni. Dia kan kurang rakaatnya, kurang rukunnya. Subhanallah lah, kan solat sunat. Solat sunat ke solat fardu ke, semuanya adalah sama kaedah menegur imam. 1 rakaat, habis kena tambah ke? Tambah boleh, tak tambah pun boleh. Yang tak boleh 1 rakaat tadi salam, itu tak boleh, tak sah hukumnya. Solat tarawihnya tidak sah. Jadi rupanya solat tarawih itu berapa rakaat? Mengikut ahlul tasawuf, dia tidak terbilang. Itu sebab solat sampai tengah malam, solat tarawih lagi. Solat rehat, dia minum, ngeteh, solat lagi, tarawih lagi. Apa maksud tarawih? Rehat. Yang kita tak, kita ni bukan tarawih, ras. 7 menit 20 rakaat, ada dah diviralkan. Pelik pula. Jadi sahabat, sebenarnya kita nak garap malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam itu malam Lailatul Qadar. Guru saya pesan, lakukanlah ibadah tiap-tiap hari itu malam Lailatul Qadar. Ini bukan bulan Ramadan Pak Guru. Sama ada Ramadan ke tidak Ramadan, tiap-tiap malam Ramadan Allah yang beritahu. Tiap-tiap malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang solat ba'diyah Aisyah 4 rakaat, umpama ia melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, tetapi di hari-hari yang lain juga seperti malam Lailatul Qadar. Rasulullah sabdakan, umat Muhammad terlalu hebat, melakukan ibadah sikit 1000 bulan, cakap sikit 1000 subuh, sebut sikit 1000 tahun, semuanya main ribu-ribu beb. Tak ada ratus, 450, 500, tak ada. Semuanya main ribu. Tapi orang tak terpesona pun, kerananya buta hatinya. Jangan sampai kita buta. Bukan hanya golongan-golongan abid nak melakukan ibadah, tapi golongan orang-orang yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak pernah mengiktiraf kita sebagai hamba Allah. Kita je ngaku hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba nafsu, jadi hamba syaitan. Tak malu ke kita ni hamba Allah? Kalau nak jadi hamba Allah, tengok Rasulullah. Sebagai seorang hamba, teruji Rasulullah itu. Dosa pun tak ada. Tapi diuji, dihina, difitnah. Kita dah diuji ke belum? Selagi belum diuji, belum lagi akan menjadi hamba. Tapi kerananya saking sayangnya Allah pada kita, Allah pun sebut wa huwal azizul ghafur.
Terlalu sayang aku dengan umat Muhammad. Itu sebab lakukan sikit, ribu-ribu dia punya fadilatnya. Itu sebab sahabat, jadikanlah tiap-tiap malam itu malam Lailatul Qadar seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Barang siapa yang solat ba'di Aisyah 4 rakaat. Sini berapa rakaat Pak dia? Tak dapat malam Lailatul Qadar. Kalau 2 tak dapat malam Lailatul Qadar. Itu sebab saya sebut tadi, tiap malam kita jadikan malam Lailatul Qadar. Bila tiap malam, tak kira Ramadan ke, Syawal ke, Rejab ke, tiap malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara? Rasulullah dah tunjuk dah. Barang siapa yang mendirikan solat ba'di Aisyah 4 rakaat, umpama ia beribadah di malam Lailatul Qadar. Dah Rasulullah cakap, masih tak percaya lagi kita. Tunggu Ramadan, bila malam Lailatul Qadar, oh pokok condong, baru kita, ini malam Lailatul Qadar. Agaknya, rupanya dia mimpi. Bukan mudah nak melihat tanda-tanda malam itu, malam Lailatul Qadar, kalau kita cuma ala kadar melakukan ibadah. Ini nak kena kita renung. Dah diberi cara yang mudah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, pasti dapat. Sebab Rasulullah yang sebut, kalau kamu buat 4 rakaat ini, kamu seperti melakukan ibadah malam Lailatul Qadar. Mudah je. Tapi kita tak nak buat. Kenapa? Tak merasai ibadah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau boleh mulai malam yang ke-16 ini, pakat ayuh jadikan setiap malam ini malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara dia? Iman menjadi fokus kita. Kita selepas Isya lakukan ibadah ba'di Aisyah ini 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, mengikut akan Imam Syafi'i. Mengikut hadis Rasulullah, afdalnya salat sunat itu adalah 2 rakaat 1 salam. Lakukanlah. Jadi kita dapat menggarap malam itu, malam Lailatul Qadar. Siapa yang jamin? Rasulullah. Jadi malam Lailatul Qadar, kata guru saya, umpamanya 1 batang pipe. Yang benar-benar malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikati waruh, turun batang pipe. Dan di bawah ini disalurkan untuk dijantumkan menjadi 1 tahun. Batang pipe ini adalah malam yang kita tak tahu. Maka kita sambungkan dengan tiap-tiap malam kita membuat malam Lailatul Qadar juga. Disambung pipe itu. Hari ini buat, besok buat, besok buat. Sepanjang hari kita menyambung pipe itu malam Lailatul Qadar. Kita buat berpusing gitu 1 tahun. Maka bercantum dengan malam yang sebenar. Maka kalaulah isinya air, maka ia akan masuk ke dalam pipe yang kita bina tadi. Keberkatan, kehebatan, keistimewaan malam Lailatul Qadar mendapat tempiasnya, mendapat akan fadilatnya tadi. Terus pusing. Kalau kita buat, kalau kita gang 1 hari, terputus pipe tu, sambung lagi, sikit tak ada. 1 hari apa? Kamis malam Jumaat tak buat. MJ, ya MJ ini semua nak cepat. Tak sempat nak buat lah ustaz apa? MJ apa? Malam Jumaat. Jadi terputus. Dah putus lah dia. Itu sebab 4 rakaat ini menjadi iringan solat Isya, supayanya kita dapat menggarap malam Lailatul Qadar setiap masa sepanjang tahun. Kalau nak puasa setahun 6 hari aja. 6 hari aja, bukan banyak. 6 hari. Ciloro telu papat 5 6 sanse boh apa pira? 1 2 3 4 5 6. Nak ora iso lah 6 itu berapa? 6 hari je berpuasa di dalam bulan Syawal.
bukannya straight, ya ganggang ya boleh. Besok puasa, hari ini raya. Besok puasa, hari ini raya. Pun tak apa. Rasulullah sebut bagaimana? Barang siapa yang berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, tak disebut pun straight ke tak sebut. 6 hari je. Maka umpama ia berpuasa sepanjang tahun. Begitu juga dengan yang disebut. Umat Muhammad ni terlalu kerdil dan kecil, sahabat. Ada yang umur kat sini 300 tahun. Ada. Kita tak sampai pun. Ada yang 100 tahun. Tak sampai. Nabi Adam berdoa dengan Allah kerana dosanya satu. Makan. Dalam syurga makan. Reject. 100 tahun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Allah tak terima. 100 tahun tu. Kita dah doa berapa tahun? Baru 50 tahun. Doa tu baru 50 tahun. Belum apa-apa. Tapi oleh kerananya umat Muhammad diampuni dosanya, sebab umat Muhammad, Nabi Adam bukan umat Muhammad, jadi terpaksalah Nabi Adam tadi berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Apabila dilakukan oleh Nabi Adam, setengah riwayat 7 hari Nabi Adam berselawat, kabar gembira diturunkan melalui Jibril, dosa Nabi Adam dihapuskan. Kita nak melakukan ibadah, ada berselawat, kita selalu lupa dengan baginda Rasulullah. Nak solat, selawat pun tak. Lepas solat, selawat pun tak. Apa jenis kita ni? Mana letaknya Rasulullah? Solat kita buat yang Rasulullah garap dan bawa, tapi tak pernah berterima kasih dengan Rasulullah, hanya berselawat saja. Sebelum nak solat, selawat baginda Rasulullah. Lepas solat dan berdoa, nak diangkat doanya, selawat kepada baginda Rasulullah. Zamannya dulu lain. Sekarang semuanya everything more faster, everything more urgent. Entah apa benda lah, tak faham saya. Urgent hanya satu coklepat, lamcing dia. Lepas salam, pelencing. Tak dapat buat apa. Tinggal kita saja. Oke, sahabat yang dirahmati Allah, kalaulah kita belum melakukannya, ayo kita sama-sama melakukan. Pada malam ini kita terus letakkan malam ini malam Lailatul Qadar. Cara macam mana? Yang Rasulullah ajar. Yang Rasulullah ajar kita ikut. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ikutlah apa yang Rasulullah ajar kita supaya agama yang benar. Janganlah kamu pandang pada agama lain, kamu akan jadi musyrikun. Jadi renungkan, sahabat. Ya, mulai malam ni 4 rakaat kita buat. Dah kita berada di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi sahabat, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf. Hari ini dalam Ramadan, mungkin kuliah saya terakhir untuk bulan Ramadan. Jadi saya mohon ampun dan maaf selama saya bersama dengan sahabat. Ya, suara saya ini kasar, oleh kerana orangnya pun kasar, jadi mohon ampun dan maaf. Dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada sahabat yang mendoakan saya selama saya berada di hospital, kerana setelah selesai saya menjalani pembedahan, alhamdulillah, dan meneruskan perjuangan risalah baginda Rasulullah untuk diteruskan. Jadi terima kasih ucapkan di atas doa-doa sahabat. Allah memberi kesembuhan pada saya walaupun belum total 100%, tapi perjuangan tetap dilakukan. Kerana Allah, kerana baginda Rasulullah. Kalaulah kita hidup tanpanya Allah dan Rasulullah, tak guna kita ni. Lihatlah orang yang tidak bertauhid dengan Allah, ubud dunia saja mereka. Bulan keampunan pun tak ada untuk dia. Kita ni untung sangat, ada bulan keampunan untuk kita. Ayo sahabat, Rasulullah ada sabdakan perkara 1000 ini banyak, sahabat.
Kalau boleh waktu pagi itu ada satu selawat baginda Rasulullah yang Rasulullah sebut, barang siapa ungkapnya 3 kali, umpamanya kita sudah solat subuh 1000 subuh. Ini dibaca tak masjid ni? Bacaannya adalah pendek saja. Itu bacanya waktu subuh, selesai doa sebelum salat bacalah. Apa dia bacaannya? Mudah sangat. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ulanglah 3 kali. Maka barang siapa yang membacanya 3 kali, umpama ia sudah mendirikan 1000 subuh. 1000 subuh berapa bulan? 3 bulan lah, senang cakap. 3 bulan 10 hari. Betul? 3 bulan 10 hari ke berapa minggu gitulah. Tapi sama jugalah. Ya, kalau dah 1000 subuh. 1000 subuh. Maksudnya berapa hari itu? Kalau 1000 subuh berapa hari? 1000 hari lah. Ada subuh 2 kali ke? 1000 subuh 1000 hari. Baca 3 kali je. Saking sayangnya Allah dengan umat Muhammad, kau baca 3 kali. Kalau kan udah subuh dah 1000 hari. Itu baru itu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, duduk je berapa jam? Tak sampai pun 1 jam. Tapi kat masjid ni banyak jam pula. 1, 2 jam, 3 jam. Duduk seketika, kata baginda Rasulullah, umpama kita mendirikan solat sunat berapa? 1000 rakaat loh, Bin. Tanda ke? Tak ada majlis ilmu dibelah. Tahu orang yang duduk majlis ilmu dibelah. Apa yang Allah sebut? Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntakimun. Siapa orang-orangnya yang tahu ada majlis ilmu, dia duduk sekitar, lepas tu dia belah, keluar daripada majlis ilmu, maka itulah dosa yang paling besar. Allah yang, kerana majlis ilmu itu mengingati baginda Rasulullah dan Allah, macam kita tak ada pula. Kecuali mereka yang darurah, maksudnya ada asbab. Tak apalah, ini tak keluar rupanya ngeteh. Contoh, belum puasa ngeteh macam mana ni? Nampak sangat lah. Okey sahabat, terima kasih diucapkan. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain-lain masa sekiranya ada kesudian untuk menyambung terus kuliah saya. Jadi saya lagi sekali, saya dan keluarga, sebab isteri saya juga mengajar di masjid ni. Jadi pihak isteri, sebab hari Selasa dia tidak ada dikabarkan tak ada kuliahnya. Hari Sabtu 2 kali Sabtu, tapi dia tak boleh nak bawa. Jadi saya dan isteri memohon keampunan daripada sahabat-sahabat, ya, terutamanya kalau isteri saya kaum ibu lah, ya, mohon ampun dan maaf. Salah silap tutur kata almarhum kami ni suaranya kadang kasar gitu. Jadi ya, kata orang kampung, wis keluputane kula sengkatah lahir batin wal akhir. Ya, mudah-mudahan kita bertemu di syurga. Kalau tak jumpa saya sahabat di dalam syurga, carilah saya di neraka. Kerana hanya 2 tempat, tak ada di syurga, pasti berada di neraka, itu saja. Kalau berada di syurga, alhamdulillah. Allahu Rabbi sahabat, bukan mudah. Ya, moga-moga masuk syurga dengan rahmat Allah. Lakukanlah ibadah sebaik mungkin. Akhirnya, marilah kita baca istighfar yang diajar oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, bacalah istighfar ini. Sekali kamu baca, umpama kamu melakukan ibadah 1000 tahun. Oh, hebat benar. Ya, memang umat Muhammad tu gitu. Hadiahnya hebat-hebat. Tinggal enggak atau tak? Enggak, itu aja. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
توبة عبد ظليم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون للنبي الكريم وعلى آله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة. يا سيدي يا محمد إنا نتوسل بك إلى الرب. اللهم فاسع فيه في القضاء لكل حاجات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والززم ومن سيء الأسقام. ربنا اغصب عنا عذاب إنا مؤمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز الخبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شد ولا مطرود ولا محروما. وهب لنا مسيئنا لمسنين وقاصرنا لأملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.